Wassalamualaikum Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua para hadirin dan selaku juga para hakim yang akan menghakimi ucapan saya. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban, itulah ayat yang diulang-ulang di dalam Al-Quran dalam surah Ar-Rahman yang bermaksud, maka apakah lagi nikmat dari Tuhanmu yang kamu dustakan? Dan ayat ini diulang dan diulang dan diulang dan juga diselangi dengan nikmat-nikmat yang telah jadi ceritakan, juga nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada semua manusia. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, daripada nikmat kita timbul rasa syukur. Syukur seperti mana yang telah diucapkan oleh rakan kita tadi, saudara Hafiz, bukan Bobo, Hafiz. Yang mana syukur adalah berterima kasih. Bagaimanakah caranya kita berucapkan terima kasih kepada Tuhan kita? Iaitu dengan kita merenung diri kembali. Di sini saya ingin kupas mengenai nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan kepada semua manusia, tanpa mengira kaum, tanpa mengira agama. Nikmat yang pertama ialah nikmat hidup. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan kerana telah memberikan kita hidup, memberikan kita masih lagi bernyawa, masih lagi boleh menyedut, masih lagi ada tenaga, jantung masih lagi berdegup. Dan itu adalah nikmat yang diberikan oleh Tuhan kepada semua manusia, yang seringkali manusia terlupa dan ada yang mendustakan nikmat tersebut sebagai nikmat daripada Tuhan. Dan selain itu, kita pergi kepada nikmat kedua. Ramai yang menyebut, apabila kita sebut nikmat, nama yang nampak makan, tempat tinggal, baju, pakaian, itu adalah nikmat juga. Tetapi itu ada dikirakan nikmat keperluan hidup, iaitu tahap kedua. Yang pertama, yang paling asas sekali, iaitu nikmat udara. Cuba bayangkan jika udara yang bersih yang kita sedut tiap-tiap hari diberi amaran, iaitu kepada kita melalui jerbu. Baru ditarik sedikit, dimasukkan beberapa zarah asap di dalam udara yang kita sedut setiap hari. Ramai yang telah berpusu-pusu panik pergi ke farmasi untuk membeli penutup hidung. Ramai yang pergi ke kedai yang menjual barang penapis udara untuk menapis udara di rumahnya supaya berada dalam keadaan bersih. Baru satu, tuan-tuan, iaitu baru ditarik dari segi, diberikan amaran saja, diletakkan zarah asap di dalam udara yang kita sebut, yang kita sedut. Tuan-tuan dan puan-puan, itulah sebabnya setiap nafas yang kita sedut, kita harus mengucapkan terima kasih sebaik-baik. Setiap jantung, degupan jantung kita perlu mengucapkan terima kasih kepada Tuhan kerana memberikan kita jantung yang masih berdegup, yang masih kita boleh bergerak, dan diberikan kita darah yang cukup, yang boleh mengalirkan oksigen dalam badan kita. Ada segelintir daripada manusia yang tidak, yang ada berpenyakit darah, yang mana tiap-tiap bulan terpaksa pergi ke hospital untuk memasukkan darah baru. Itu baru sedikit saja yang ditarik nikmatnya. Pun sudah manusia sudah berada di dalam kesusahan. Cuba bayangkan, tuan-tuan. Itu adalah perkara asas yang kita selalu lupakan. Dan yang kedua, nikmat keperluan hidup, iaitu diberikan pakaian, diberikan makanan. Di bulan Ramadan ini melatih umat Islam supaya berpuasa, supaya kita dapat menikmati makanan selepas kita berlapar dahaga, dan kita mengetahui, dapat menilai berapa pentingnya
air yang kita minum? Berapa pentingnya makanan yang kita makan, yang kita kunyah masuk dalam perut dan kemudian diproses di dalam sistem penghadaman kita. Dan ini adalah merupakan nikmat juga yang perlu kita syukurkan. Adakah kita berterima kasih selepas kita makan? Soalan yang perlu dijawab oleh saya sendiri dan para hadirin semua. Dan yang kedua, nikmat keperluan sosial. Ada yang diberikan makanan yang lazat, ada diberikan makanan yang biasa-biasa saja. Ada diberikan baju yang cantik, berpakaian, yang berjenama, yang selesa, yang dipandang tinggi. Ada yang biasa-biasa saja. Dan itu adalah merupakan nikmat juga. Itu baru 3 yang saya sentuh, tuan-tuan dan puan-puan. Jika saya ingin senaraikan, saya rasa sampai 10 tahun saya berucap di hadapan ini pun belum tentu dapat disebutkan mengenai nikmat-nikmat Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kita semua. Kesimpulannya, tuan-tuan dan puan-puan, tidak ada satu ketika pun seseorang manusia itu ketiadaan nikmat dari Tuhannya. Ya, maka kita renungkanlah dan cuba bawa keinsafan itu ke dalam syukur. Syukur, kita berterima kasih dan kita insaf. Adakah renungan kita renung diri, adakah apa yang aku lakukan ini selari dengan apa yang disuruh oleh Tuhan? Dan itu adalah keinsafan yang dimaksudkan. Saya ingin kongsikan, tapi saya terpaksa membaca kerana ini adalah firman Allah dalam surah Ibrahim yang bermaksud ayat 7 dan ayat 8. Ayat 7, dan ingatlah ketika Tuhanmu memberitahu, demi sesungguhnya jika kamu bersyukur, nescaya aku akan tambahi nikmatku kepada kamu, dan demi sesungguhnya jika kamu kufur, ingkar, sesungguhnya azabku adalah amat keras. Itu ayat yang ke-7. Dan ayat yang ke-8, dan Nabi Musa berkata, kalau kamu dan sesiapa jua yang ada di muka bumi seluruhnya berlaku kufur atau ingkar, maka hal yang sedemikian tidak merugikan Tuhan walaupun sedikit. Kerana sesungguhnya Allah adalah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Dan demikianlah untuk kita jadikan renungan bersama, supaya semoga kita memperolehi kesyukuran dan keinsafan. Sekian, saya serahkan majlis kepada Senator.